Masa ini, masyarakat Malaysia telah digemparkan dengan peningkatan genjala buli dalam kalangan masyarakat. Kita sering disajikan oleh media massa dengan masalah buli yang bukan sahaja berlaku di sekolah, malahan di institusi pengajian tinggi juga. Sejak kebelakangan ini, pergaduhan, buli dan penderaan di sekolah bukanlah sesuatu perkara yang asing lagi di Malaysia. Hal ini sangat signifikan dengan meningkatnya kes-kes yang dilaporkan seperti yang biasa kita saksikan terpampang di berita, keratan akhbar dan media sosial yang hampir saban tahun berlaku. Perkara ini tidak boleh ditunding jari kepada sebelah pihak saja tanpa mengetahui faktor yang lain. Kita sedar pelbagai bentuk penyakit sosial telah dan sedang berlaku dalam mana-mana masyarakat, sama ada di negara maju maupun membangun. Maka adalah menjadi tanggungjawab setiap individu dalam sesebuah negara untuk sama-sama menangani genjala buli ini. Tanya balik musuh pada pakai. Lani deh. Tahu pelik yang lain. Tanya mau dia mak bodoh. Ai tak bodoh. Itu tak segong mang. Kami telah mendapatkan beberapa reaksi daripada responden orang awam mengenai pandangan mereka tentang gejala buli yang semakin meningkat. Selepas tengok video ini, saya berasa sedih dan empati terhadap pemangsa tersebut. Saya juga berharap dunia ini mempunyai lebih banyak kasih sayang sebab tiada sesiapa yang patut dibuli. Apakah pendapat Cik tentang video tadi? Bagi saya kan, buli ni tak sepatutnya berlaku pada pelajar sekolah. Sebab apa? Benda tu akan mendatangkan keburukan tau kepada mangsa buli dan juga kepada orang yang buli tu sendiri. Sebab apa? Mangsa buli tu akan mental dia akan macam terkesan sikit, dan pada orang yang membuli tu pula dia akan mendapat pandangan yang buruk daripada masyarakat sekeliling mereka. Jadi saya rasa benda tu tak patut berlaku tau. Terutamanya dekat sekolah-sekolah. Sebab dari situ kita datang sekolah untuk belajar, bukannya untuk membuli orang tau. Itulah. Pendapat Encik tentang video yang telah saya tunjukkan tadi. Pendapat saya, isu buli ni sebenarnya patut dielakkan sebab ia ni mendatangkan kesihatan mental kepada pelajar yang dibuli tersebut. So oleh demikian kerajaan perlu menaik taraf undang-undang pendidikan negara supaya isu buli ni dapat dielakkan dengan mengenakan tindakan tegas kepada pelajar-pelajar yang membuli tersebut dengan membuang pelajar tersebut daripada sekolah bersama tersebut. Sebab kalau dia orang digantung dia, mungkin dia akan simpan dendam. Itu pendapat saya dengan isu itu. Jika kejadian ini berlaku dalam ahli keluarga saya akan melaporkan dengan polis supaya dapat protect keluarga aku. Okey, terima kasih. First kalau saya dapat tahu yang ahli keluarga saya kena buli adik saya ke, first sekali kita kena tanya pendapat budak tu kenapa dia boleh kena buli. So macam at the first place kita tanya kenapa, dan lepas tu kita cuba untuk overcome benda tu, sama ada dengan sama ada dalam orang cakap buat perbincangan ke apa, kita tak boleh serang balik terus kan. So kita kena buat satu tindakan yang mendekati dua-dua pihak macam tu. Okay, lagi saya macam selain daripada tu sentiasa kena pantau lah sama ada macam mana keadaan. Kita kena pantau sendiri. Kadang-kadang budak yang kena buli ni dia diam je, dia tak bagi tahu. So kita sendirilah kena ambil peranan, kena tengok okey tak fizikal dia ada ke lebam-lebam apa, so kita boleh tahu dia kena buli at the first place. So tak akan teruk keadaan dia. Terima kasih. Satu, saya akan hantar ke klinik dulu untuk buat dapat rawatan.
kemudian dapatkan surat doktor, kemudian terus report polis lah. Sebab benda ni kalau tak diambil tindakan, dia tak ada pengajaran untuk yang selepas-lepas. Sebab benda ni dia kena stop lah. Sebab kalau tak dibendung, tak dicegah, bukan kita nak hukum budak yang buli tu, tapi benda ni akan berlarutan. So kita kena bagi satu pengajaran, benda ni tak boleh buat. Kalau kita abaikan je, NFA, no further action semua, memang lepas tu benda ni akan berulang. So dia kena ada satu contoh tindakan yang tegas, penguatkuasaan. Itu je. Okay. Selain itu, kami juga mendapatkan beberapa pengalaman yang pernah dialami oleh beberapa mangsa kejadian buli di sekolah. Buli dia lebih kepada masa belajar lah. Masa tu cara dia buli saya tu lebih kepada macam asingkan saya. Kadang-kadang bila saya nak luahkan saya punya pendapat, dia orang tak terima saya punya pendapat. Kadang-kadang macam bila saya nak cakap, dia orang tak akan bercakap dengan saya. Macam tu saya kena buli. Pengalaman saya dibuli, saya nak kata sebab saya bukan dibuli secara fizikal tapi secara mental, di mana daripada saya sekolah rendah sampai dah saya sekolah menengah, saya macam kerap kali di shaming tentang warna kulit, tentang bentuk badan dan sebagainya lah, senang kata. So pada saya shaming tu pun kira satu bentuk bully juga. So pada saya itulah salah satu pengalaman saya dibuli, di mana saya dibuli secara mental, di mana dia orang shaming saya, dia orang kata macam-macam tentang saya, dia orang jauhkan diri dari saya, dia orang tak berkawan dengan saya. Saya tak kisah buat tak kawan tu, tapi part shaming tu lah yang menyakitkan, agak memberi kesan. Itu je. Kesan tu memang ada. Kesan daripada saya kena buli tu, saya macam kecilkan saya punya circle. Dan bila saya nak bercakap dengan orang, saya akan bercakap dengan nada yang perlahan. Itulah kesan yang saya dapat daripada dibuli. Mestilah ada. Tipu kalau tak ada. Sebab benda tu menjejaskan mental saya. Agak menjejaskan mental saya, di mana sepanjang mereka bully saya tu, walaupun saya dah berpisah sekolah dengan mereka apa semua, tapi apa yang memberi efek pada saya adalah di mana self-esteem ataupun saya punya kepercayaan diri tu kurang. Saya jadi low confident. Even orang puji saya macam mana pun, saya tak akan percaya sangat. Saya bukan mudah nak percaya benda tu sebab dengan apa yang saya dah lalui kan, saya jadi macam yelah, macam itulah. Faham kan? So macam salah satunya adalah saya low confident, agak low confident. Tak pernah ada confident lah senang kata. Kalau tentang penampilan diri ke apa ke, saya tak pernah rasa diri saya baik. Macam itu. Bagi mendapatkan makluman yang lebih mendalam mengenai gejala buli yang semakin menular ini, kami turut menjalankan temu ramah kepada Puan Maisarah, iaitu kaunselor sekolah yang telah mengendalikan beberapa kes gejala buli dalam kalangan pelajar sekolah. Terima kasih kepada siapa yang mengendalikan ni. Baru-baru ni memang saya pernah berhadapan dengan kes buli, yang mana bila saya kenal pasti pelajar ni seorang pelajar perempuan tingkatan 2. Dia datang ke dia tak maklumkan pada kita. Dia tak maklumkan pada kita yang dia kena buli. Tapi bila dapat tahu daripada guru disiplin mengatakan ada berlaku macam sedikit pergaduhan lah, sebab benda ni berlaku waktu rehat. Pelajar tingkatan 2 ni bila saya jumpa dia tanya, dia kata dia dipanggil oleh seorang pelajar. Dia kebetulan masa rehat tu dia tertidur dalam kelas, dia dikejut. Cuma dia panggil aja dalam keadaan orang yang panggil tu pakai mask. Jadi dia tak kenal siapa. Dia kata jom pergi ke bawah sekejap, ada orang nak jumpa. Dia pergi ke bawah dekat parking kereta cikgu, pergi kat tepi dekat hampir ke padang, dan dia kata dekat padang tu cakap ada orang nak jumpa. Dia pergi kat situ dan dia tengok kat situ ada 2 orang pelajar yang sedang tunggu, perempuan kat situ. Dan pada masa tu dia tanya, awak ni ke pelajar yang dimasukkan lah? Dia kata, ya saya. Awak kenal pelajar lelaki ni? Saya tak kenal. Dia kata okey. Tiba-tiba dia tampar pelajar perempuan tu. Okay. Dia tampar, bila dah kena tampar, pelajar tu macam terkejut lah kenapa kita kena tampar. Dia tak kenal apa sebab puncanya, siapa yang tampar dia tak tahu. So dia cakap, itulah yang diceritakan, dia kena tampar dengan pelajar perempuan tu.
dalam keadaan dia tak kenal dan dia perempuan tu pakai mask. Pelajar perempuan tu pakai mask atau kena apa. Dan kita masih kena pasti lagi lah belajarnya. Tapi untuk kali kedua dia bagi tahu dia ditampar juga dekat kedai, tapi dekat luar, dekat bukan waktu sekolah lah. Dekat ada kedai kat luar, belajar di bukan waktu sekolahan. Dan topik yang sama juga. Dia cakap kenapa tak ada pak aku macam tu. Kata siapa awalnya, dia tak cakap siapa. Kata dia tampar sekali. Yang kali ketiga dekat orang yang berbeza, budak pelajar lelaki pula. Dia tiba-tiba pun dia kata dia ditampar juga dekat tandas perempuan. Bila saya tanya dia kata dia tetap tak macam siapa dan siapa orangnya, cuma kita dapat menganggap mungkin isu merebut lelaki lah kalau yang saya dapat nampak macam tu lah. Itulah setakat yang terkini kes itulah. Waktu berlakunya okey, sebenarnya kalau nak ikutkan bila di sekolah ni mungkin kekangan dari segi macam tu lah, contoh macam tadi tu waktu rehat, pemantauan cikgu, mungkin cikgu tak perasan bila waktu rehat dia menengah rendah, menengah atas. Bila waktu menengah rendah, menengah atas tu belajar. Jadinya masa menengah rendah, menengah atas rehat, menengah rendah belajar. Jadinya mungkin dari segi situ kurang pemantauan daripada guru lah. Mungkinnya. Dan keduanya sikap pelajar yang terlalu berani. Dia berani melakukan perkara-perkara yang tak kira lah lelaki ke perempuan, tetap berani nak melakukan tu lah. Dia rasa macam tak ada siapa-siapa yang boleh tahu. Contoh macam tadi dia pakai mask, jadi orang tak boleh kenal pasti. Cikgu nak kenal pun tak dapat. Tentulah pada saya mungkin kurang pemantauan lah daripada pihak sekolah. Okey, itu saja sedikit atau yang saya nak tanyakan. Saya stop recording. Dapat kita lihat di sini bahawa bakal pemimpin masa depan negara iaitu remaja kini juga perlu memandang serius akan kesan dan akibatnya pembulian di kalangan mereka kepada negara suatu hari nanti. Izinkan saya memetik sedikit kata-kata daripada Tun Dr. Mahathir bahawa kes buli di sekolah boleh membawa kepada budaya something dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Oleh itu, beliau mengharapkan agar semua pelajar sedar dan mengambil peringatan bahawa perbuatan buli bukanlah perkara yang boleh dibanggakan.